Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini setelah kita beberapa kali bercuti. Dan kita telah pun pada kelas yang terdahulu telah pun kita bincangkan surah An-Naba, itulah sehingga firman Allah Ta'ala, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun, dari segi kandungan-kandungan i'rabnya dan makna-makna yang tersirat di sebalik penggunaan kalimah-kalimah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah Ta'ala kata kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun, mereka pasti akan mengetahui hakikat kebenaran hari kiamat atau kebenaran Nabi SAW dan apa yang baginda sampaikan daripada tauhid dan juga hari kiamat. Maka datang perenggan seterusnya, Allah Ta'ala mendatangkan sejumlah bukti, sejumlah hujjah bagi menunjukkan kebenaran. Ini kita nak baca daripada Ruhul Ma'ani karangan Syekh Al-Alusi rahmatullahi alaih. Dia kata, wa qawluhu ta'ala alam naj'alil arda mihada ila akhirih. Tuhan kata, bukankah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung ganang sebagai paku, sebagai pasak. Jumlah ini dia kata istinaf. Ayat ini adalah jumlah musta'nafah, kita panggil. Musta'nafah ni apa? Iaitulah satu susunan ayat, dan dari segi i'rabnya dia adalah mubtada'. Maknanya dia tidak ada hubungan i'rab dengan jumlah ayat sebelum dia. Jumlah maknanya ayat. Okey. Maksud bila kita sebut jumlah dalam bahasa Arab, jumlah ialah susunan ayat. Jadi dalam bahasa Arab kita ada jumlah fi'liyah dan kita ada jumlah ismiyah, jumlah yang bermula dengan kata kerja atau jumlah yang bermula dengan kata nama. Okey. So jumlah alam naj'alil arda mihada ini, dia dari segi i'rab tidak ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya, tetapi dari segi makna dia ada kaitan. Jadi ini kita panggil jumlah musta'nafah, ayat yang dimulakan semula di tengah ayat. Istinaf maknanya mula balik, restart. Okey, tapi ini dari segi hukum i'rab. So of course bila kita kata ini adalah jumlah istinaf, tetapi dari segi makna dia kata istinafun masuqun li tahqiqin naba'il mutasa'ali anhu. Jumlah istinaf yang dibawa untuk merealisasikan makna an-naba' yang dipersoalkan tentangnya. Jadi ini kita panggil istinaf bayani, jumlah permulaan yang fungsinya adalah untuk menjelaskan. Nama dia istinaf bayani. Bukan sahaja istinaf biasa, tapi istinaf bayani. Dan ini banyak dalam Al-Quranul Karim. Di tengah-tengah surah banyak, bahkan boleh dikatakan setiap jumlah musta'nafah di tengah-tengah surah ialah istinaf bayani. Datang untuk menjelaskan, dari segi makna dia memang ada kaitan. Sebab tu dia kata fungsi jumlah istinafiyah ini adalah untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan an-naba' al-'azim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Macam mana Allah Ta'ala nak, bila Tuhan kata mereka akan tahu sekejap lagi, macam mana pengetahuan ini akan berlaku? Ialah menerusi hujjah, bukti. Sebab tu dia kata bi ti'dadi ba'd asy-syawahid, dengan menghitung sejumlah bukti asy-syawahid an-natiqah, yang menuturkan bihaqqiyatih, akan berlakunya kiamat itu benar-benar berlaku.
ithra ma nabbaha 'alayha bima dhukira min ar-rad'i. Sejurus setelah Allah Ta'ala tanbih, memberikan peringatan dan bentuk herdikan dan Tuhan bagi amaran kalla. Kita kata kalla ni maknanya bukan seperti yang mereka sangka. Saya'lamun, mereka akan tahu. Mereka akan yakin. Mereka tidak akan kekal selama-lamanya dalam keraguan itu. Ya. Sampai satu waktu tidak ada lagi ragu, tidak ada lagi khilaf. Bila tidak ada lagi khilaf, bila berlakunya kiamat. Bila berlaku kiamat, nak khilaf apa lagi? Tak ada lah. Dan demikian juga bila telah datang hujjah, bila telah tegak bukti. Sebab itu kita kata, apapun percanggahan pendapat yang berlaku setelah ditegakkan hujjah dan bukti adalah khilaf yang tidak diambil kira lagi. Ini adalah, dia panggil inat, ketegak. Orang utara kata ketegak. Maksudnya dia tak mau tunduk kepada kebenaran setelah kebenaran itu nyata. Kan? Kalau orang kata hati dia lah ni hujan, dia tak percaya. Dia kata tak hujan. Kita heret dia keluar, kita tunjuk, tengok ni hujan. Suruh dia berdiri tengah hujan, basah lencun dia. Lepas tu dia kata tak hujan kita kata masa ni dia dah mengarut lah. Kan? Dah dia sendiri duduk berdiri tengah hujan, dia kata tak hujan lagi. Dia instead of denial. Maksudnya dia sengaja lah. Orang dalam pepatah Arab dia kata anazah walau tar. Anazah walau tar ni dia kayakkan dua orang bergaduh. Dia pun tengok di celah pokok tu ada bergerak-gerak. Kawan dia kata, kijang kot. Yang seorang kata, burung kot. Kan? Duk tekak lah. Ni burung, kijang, burung, kijang, burung, kijang. Kan? Tiba-tiba, keluar terbang. Benda tu terbang, naik ke atas. Kawan dia kata, burung kan? Dia kata, tak. Walaupun terbang, tapi aku kata, kijang juga. Kan? Kalau dia ketegak. Kan? Dia tak mau tunduk kepada kebenaran. Kan? Jadi kalau orang yang macam ini, khilaf dia tidak diambil kira. Maknanya dari segi dalam, kita kata ini dipanggil juhud. Macam mana Allah Ta'ala sebut tentang Fir'aun. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Dan mereka mengingkarinya dengan lidah mereka, dengan perkataan mereka. Tetapi kalbu mereka, jantung hati mereka, jiwa mereka meyakininya. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ zulman wa uluwa, secara zalim dan meninggi diri. Tujuan dia tak mau percaya. Sebab tu Nabi Musa kata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Engkau wahai Fir'aun dah tahu, dah yakin dah dari kau. Yang aku bawa mai ni semua daripada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan langit dan bumi. Wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Tapi aku rasa engkau wahai Fir'aun memang Tuhan dah tetapkan jadi orang yang termasuk orang yang musnah diazab di Allah Ta'ala. Jadi maknanya dari sudut percaya, dia percaya dengan hati. Tapi tak mau beriman. Abu Jahal datang dekat Nabi SAW, dia kata apa? Ya Muhammad, la nukadzibuk. Kami tak kata engkau cakap bohong. Kami tak pernah kata engkau cakap bohong. Kan? Walakin nukadzibu bima ji'ta bih. Tapi kami tak boleh terima apa yang kau bawa mai. Kan? Abu Jahal kata dekat kaum dia Bani Makhzum, kita dah bertarung, bersaing dengan Bani Hashim dalam semua perkara. Mereka layan jemaah haji, kita layan jemaah haji. Mereka bagi minum, kita bagi minum. Bagi makan, kita bagi makan. Tiba-tiba Bani Hashim kata, kami ada Nabi. Mana aku nak cari Nabi? Dia tak berhati. Macam orang Yahudi juga dengki. Kan? Orang Yahudi lagi teruk. Berhijrah, sanggup keluar daripada Palestin. Mai duduk di Khaybar, buat kubu di Khaybar. Lepas tu sebahagian besar dia duduk di Madinah. Berkahwin dengan orang Arab, hidup macam orang Arab, cakap bahasa Arab. Kan? Ka'ab ibn al-Ashraf yang hina Nabi, yang Nabi hantar orang pergi bunuh dia dalam rumah dia tu. Itu besar mak dia orang Arab. Dia tu hidup macam orang Arab, tak macam Yahudi lah. Kan? Punyalah, maksudnya kerana nak menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Kan? Jadi bila datang Nabi akhir zaman, Nabi yang dia pun tunggu bergenerasi, berkurun-kurun, berketurunan. Apa dia buat? Kata Huyai bin Akhtab, amma ana fa'adawatu hatta al-maut. Aku musuh dengan dia sampai mati. Hanya kerana Nabi itu bukan orang Yahudi. Kan? Hanya kerana Nabi itu bukan daripada kalangan mereka, ataupun Nabi itu tak mau terima
hukum yang mereka dah buat. Kan? Mereka tukar hukum Taurat. Dalam Taurat, orang berzina kalau muhsan direjam. Tapi mereka, sebab banyak bangsawan mereka berzina. Jadi kalau mereka rejam orang bawahan, bangsawan mereka tak mau rejam lah kan. Jadi mereka kata, mari kita cari hukum lain. Kan, kita cari hukum lain. Jadi mereka buat hukum lebih ringan, yang supaya sama rata. Jadi bila Nabi datang, mereka hantar orang bertanya Nabi. Mereka kata kot-kot, pasal dia kata syariat Muhammad ni lebih ringan. Kot-kot dalam syariat dia, hukum orang zina ni ringan. Jadi kot-kot, nanti Tuhan akan iktiraf apa yang kita buat ni. Tengok Tuhan tak iktiraf pun. Kan? Mereka tak dapat apa mereka nak. Kan? Padahal mereka sepanjang mereka duduk di Madinah, mereka duduk perang dengan Aus dan Khazraj. Setiap kali perang, wa kanu min qablu yastaftihuna, mereka selalu kata dekat orang Arab, nanti datang Nabi akhir zaman, kami akan beriman, kami perang dengan hampa, kami menang. Dia kata. Akhirnya bila Nabi tu main, orang Aus dengan Khazraj ni yang berimannya jadi Ansar. Kan? Ini perangai orang Yahudi. Tahu tapi tak nak beriman. Lepas tu mereka al-maghdubi alaihim. Mereka tahu tapi tak beriman. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat-sangat kenal Nabi tersebut seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Tuhan sebut sampai terang tu, kenal Nabi tu. Kan? Orang Madinah tunggu punya lama. Tiap hari keluar, tunggu Nabi sampai, betul tak? Nabi tak sampai, tak sampai. Bila Nabi sampai, siapa yang habaq kata Nabi sampai? Yahudi. Kan? Dia duduk naik atas dia punya tembok. Orang Yahudi ni dia buat tembok tinggi-tinggi. Kan? Kalau orang pergi ziarah di Madinah kan, dia pergi tengok tembok-tembok Yahudi Saki Baki lah tinggal kan. Dia panggil Utub. Kan? Dia Yahudi ni dia buat benteng tinggi-tinggi. Dia duduk naik, duduk meninjau kawasan. Dia daripada jauh lagi. Dia nampak dah. Tak dan sampai lagi. Dia habaq dekat orang Ansar ni, sampai dah. Apa tunggu ni sampai dah. Padahal orang di Madinah ni, Nabi tu masa dekat sampai dekat mereka tu. Mereka pun tak cari masa Nabi satu bakar. Bakar Nabi salam Abu Bakar. Kan? Sampailah bila matahari kena Nabi, Abu Bakar pergi teduh dengan Nabi. Baru orang tahu lah silap ni Nabi. Duduk sebelah ni. Kan? Tu. Yahudi tadi kenal Nabi pada jauh dia tahu Nabi mai. Kan? Punyalah nak kata kenalnya dia itu. Tapi tak beriman. Ada kadang-kadang ada orang dia tahu ada maklumat tapi tak beriman. Kan? Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah Taala kata kalla sayalamun thumma kalla sayalamun, Allah Taala datangkan bukti-bukti. Ya, bukti-bukti ini adalah yang akan menegaskan kebenaran an-naba al-azim, pemberitahuan yang agung yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka. وجوز أن يكون بتقدير قل كأنه قيل قل كيف تنكرون أو تشكون في البعث وقد عاينتم ما يدل عليه من القدرة التامة. Ini kata Syekh Al-Alusi. Dan sebahagian ulama tafsir mengharuskan untuk ditakdirkan pada ayat ini qul, maksudnya ada suruhan untuk Nabi SAW kata kepada mereka, hai Muhammad, alam naj'alil arda mihada, bukankah kamu menyaksikan Tuhan menciptakan bumi ini sebagai hamparan, langit sebagai pasak dan seterusnya. Yakni seolah-olah takdirnya, katalah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana kamu boleh ingkar atau ragu-ragu tentang berlakunya kiamat sedangkan kamu telah menyaksikan apa yang menunjukkan kuasa Tuhan yang sempurna dan ilmu yang menyeluruh dan hikmah yang mengagumkan, al-muqtadiyah alla yakuna ma khalaqa abatha, yang menuntut supaya Tuhan tidak mencipta alam ini secara sia-sia. Ya. Itu pandangan yang kedua, tapi kita kata dari sudut ini adalah diharuskan, tapi bukan tafsiran yang mu'tamad. Walaupun dari segi takdir makna dia ya, maksudnya banyak ayat-ayat yang datang dalam bentuk macam ini. Maksudnya penghujahan Allah Ta'ala tentang hari kiamat tidak lari daripada sama ada Allah Ta'ala berhujah dengan qudrah atau ilmu atau hikmah. Kerana berlakunya kiamat adalah min muqtadayati
al-qudrah al-ilahiyah at-tammah wal ilmi al-ilahi al-muhit wal hikmati al-ilahiyah al-bahirah. Tiga perkara yang sifat Allah Ta'ala itu secara logiknya bila kita percaya Tuhan ada tiga sifat ni, logically mesti ada hari kiamat. Mesti ada hidup lepas mati, mesti ada jazak, mesti ada yaumuddin. Yang pertama, al-qudrah. Syubhat orang musyrikin tentang hari kiamat ialah qudrah. Seperti mana Allah Ta'ala cerita tentang syubhat mereka dalam surah Yasin. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dia tanya Nabi, dia buat main tulang belulang hancur, dia hempuk depan Nabi, dia kata, "Hey Muhammad, siapa yang nak boleh bagi hidup balik tulang ada hancur ni?" Kan? Jadi dia ada syubhat pada qudrah, kemampuan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tak boleh bagi hidup balik benda ada hancur. Lepas tu Tuhan kata, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Kan? Yang boleh menghidupkan tulang ini adalah yang menghidupkan dia pada, yang mencipta dia pada awal lah, yang pada dia tak ada apa. Kan? Kemudian syubhat yang kedua ialah ilmu. Sebab tu Tuhan kata, "Wa huwa bikulli khalqin alim." Dia berkata dah tulang ni hancur. Ada yang makan dia rimau, makan dia, buaya, yang mati hangus terbakar. Kan? Kubur tu pun bila tanam hancur pergi tulang tu, lama-lama esok kubur tu pun hilang dah. Kan? Lepas dah berapa puluh tahun, ratus tahun, kubur tu pun hilang dah, tenggelam dah, batu nisan semua. Anak cucu pun dah tak ingat dah. Kan? Paling tinggi nak main ziarah kubur ni cucu masa kecil. Kan? Lepas daripada tu tak ada dah lah. Kan? Cuma boleh tunjuk lah. Kan dia kata kat sini lah. Dia habak kat anak dia kat sini lah. Kan dia kata Tok Wan ayah lu tanam kat sini, tapi tak tahu lah mana satu. Dia kata dia pun tak tahu lah. Kan? Hilang begitu lah. Lepas tu kubur tu pun lama-lama hilang tenggelam. Orang buat rumah pula, orang buat apa pula. Kan? Ataupun tanam mayat baru pula. Hak yang kawan lama tu tak ada, hilang begitu dah. Kan? Jadi syubhat dia kata, mana nak tahu? Dan Tuhan kata, "Wa huwa bikulli khalqin alim." Dia tahu. Kan? Tang mana jasad kamu duk ada, bahagian kamu daripada tanah ni dia tahu. Tidak ada yang kurang pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata, "Afa'ayina bil khalqil awwal." Adakah mereka anggap kami tak kerti, kami tak tahu? Al-ai di sini adalah jahil. Adakah mereka anggap kami jahil tentang kejadian yang pertama? Kalau kami boleh buat masa yang pertama, tak ada apa pun. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Tak ada sebut pun, tak wujud pun. Kan? Jadi Tuhan boleh cipta, Tuhan boleh tahu. Takkanlah nak bagi hidup balik. Tak mana tulang ni hancur, tak mana badan dia ada pada tanah ni, Tuhan tak tahu. Jadi syubhat ilmu. Kan? Dan dalil yang ketiga yang Tuhan tegakkan untuk membuktikan hari kiamat adalah hikmah dia. Adalah hikmah. Kerana Allah Ta'ala kata, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." Adakah kamu ingat kami cipta kamu ni sia-sia macam itu saja dan kamu tidak dikembalikan? Kerana kalau tidak ada hari kiamat, kejadian alam ni meaningless, sia-sia. Sebab itu bila orang kafir ingkar hari kiamat, hidup mereka tidak ada makna. Kan? Kita sekarang ni disebut sebagai hidup di zaman dipanggil apa? Post-normal time. Zaman pasca normal. Bahkan sebelum ni pun kita dah masuk pada zaman postmodernism sebelum ni. Kan? Zaman postmodernism ni dianggap sebagai the age of uncertainty. Zaman ketidakpastian. Kan? Sebab mereka kata bila jumpa quantum fizik, jumpa dunia quantum tidak ada certainty. Maka kita pun hilang. Orang barat kata kami dah hilang percaya kepada sebarang kepastian. Nothing is certain. Tidak ada yang pasti. Sampai Schrödinger kata kalau bubuh kucing dalam kotak, kita tak tahu kucing itu hidup ke mati sampai kita tengok pula. La ilaha illallah. Ni ada bongok. Kan? Takkan nak kena tengok juga. Kan?
Dia kata masa kucing tu dalam kotak, kita tak tahu. Masa kita tak ada siapa tengok. Jadi bila tak ada orang tengok, kita tak boleh nak tahu dia masih ada dalam kotak tu ke, ataupun dia dah hilang ke, dia hidup ke, mati ke. Dia takkan tak dengar bunyi miau-miau ke. Kan? Cakap-cakap kotak ke. Kan? Mesti nak kena selok kotak tengok, okey kucing dia. Tapi sebelum kita tengok dia balik kali kedua, kita tak tahu sebenarnya dia apa. Payah lah betul tu. Dia jadi sampai terah tu. Dan merebak benda tu, itu masa tahun awal abad ke-20. Sekarang kita dah abad ke-21. Lebih teruk lagi. Sekarang ni orang barat dah sampai tak tahulah dia tu apa. Manusia ke, binatang ke, pokok, kayu ke, dia pun tak tahu dah. Kan, tu yang ada orang balik kerja pukul 5 petang jadi anjing. Dah tengok dalam internet kan, di UK lah ni banyak. Dia petang-petang jadi anjing. Sampai pukul 8 pagi. Quantum physics boleh di-explain melalui dari pandangan Islam? Dia dari segi pandangan Islam, quantum physics itu bukan, dia tak menafikan certainty. Dia hanya menunjukkan kepada kejahilan kita, ketidakpastian kita. Bukan bermakna dalam alam ni tidak ada kepastian. Maksudnya manusia tidak ada ilmu keseluruhannya. Dia masalahnya sebelum dia jumpa quantum physics, ketika classical mechanics, dia yakin semua benda ni boleh diketahui kejadian alam. Sebab Newton kata Tuhan guna matematik. Jadi kalau kita kira macam itulah, takkan berubah dah. Jadi hukum Tuhan ni fix. Kan? Dah determine. Jadi kita boleh menguasai alam. Pasal tujuan sains bila Francis Bacon asaskan modern science. Francis Bacon anggap sains ialah knowledge is power. Maksud knowledge is power ialah kita belajar ilmu pengetahuan untuk kita menguasai alam, untuk jadi master of the universe ataupun jadi lord of the universe. Jadi kita boleh kawal cuaca, kawal angin, kawal apa bila kita nak. Jadi itu matlamat saintis barat sekarang ni kan, dia duk kaji-kaji semua tu, dia anggap dia boleh kontrol dunia. Kontrol cuaca, kontrol apa. Kan, kontrol kadar populasi manusia. Boleh dia kata ni manusia ramai sangat, jangan bagi beranak, dia kata nanti tak cukup. Kan, dia duk gaduh, dia takut, dia kata ni manusia dah makin ramai. Nanti tak cukup tanah nak duduk, dia kata. Sekali Tuhan bagi mai COVID, mati ribu-ribu, dia gaduh pula. Tak cukup tanah sangat lah. Tak cukup tanah nak terkambuh orang pula. Kan, dia takut kalau manusia beranak, nanti lama-lama bumi ni penuh. Tak ada tempat nak duduk. Jadi dia suruh kita jangan beranak. Kan? Dia anggap benda tu pasti. Okey, masa itu. Tapi bila dia pergi dekat quantum level, of course dia orang tak boleh nak capai. Even atom pun kita tak boleh tengok dengan mikroskop biasa. Kan? Macam mana kita nak tengok benda lebih kecil daripada atom? Kan, even quarks bukan benda yang boleh diobserve. Dia hanya benda yang dianggarkan. Kan? Lepas tu, apa lagi kecil daripada quarks dalam quarks tu? Kan? Ada anggaran kata string theory dan macam-macam. Kan? Tapi, itu adalah kelemahan ilmu manusia. Kalau mereka mau terima, orang barat ni masalahnya, mereka tak sanggup terima manusia ni tak mampu. Itu masalah dia. Kan, sebab itu bila Yuval Harari kata sains ni berpijak kepada kejahilan, ignoramus, kan, ketidaktahuan, kan, ignorance. Kan. Tetapi bagi dia bila kita mengaku kita tak tahu, kita akan kaji, akhirnya kita tahu. Kita akan tahu daripada Homo sapien, kita akan lama-lama bila kita dah makin tahu, kita akan jadi Homo Deus, manusia Tuhan. Jadi kita boleh tentukan kejadian alam. Kan? So isunya adalah dia orang anggap manusia boleh tahu semua benda, dan mereka duk cari sekarang ni apa? Dia panggil theory of everything. Kan? Yang mana mereka kata kalau kita jumpa theory of everything ni, kita akan kontrol alam, kawal. Kita jadi Tuhan lah. Kita kawal alam. Jadi kita tak perlu Tuhan. Pasal bagi mereka, kita ni kan tatawur, evolution. Jadi evolution tu menuju kepada kesempurnaan. Menuju kepada nak jadi Tuhan. Nak jadi penguasa alam. Menakluki alam. Dan of course majoriti mereka ni atheist. Mereka tak percaya kepada kewujudan Tuhan.
Kan? Kita tidak ada isu dari segi kuantum fizik. Kita kata dia tidak menafikan sebab dan akibat. Ini ada kalangan mereka kata, so kuantum fizik telah menafikan cause and effect. Kita kata tidak. Kan? Cuma itu menzahirkan kejahilan kita. Maksudnya kita kena ada sampai satu level. Manusia kena mengaku, kata dia ada benda dalam alam ni dia tak tahu. Tapi masalahnya mengaku, bagi orang barat, bagi saintis yang ingkar Tuhan, bila dia orang start mengaku di sana ada dalam kejadian alam ni yang kita memang tak boleh tahu. Maksudnya di luar daripada capaian panca indera. Kan? Di luar daripada kajian secara eksperimen. Tetapi benda tu ada. Benda tu ada. So kita perlukan sumber lain. So mereka kena iktiraf knowledge, sumber knowledge, source of knowledge other than observation, other than empirical test, empirical bentuk kajian-kajian yang bersifat empirik. Yang ini yang mereka takut. Especially bagi golongan yang berpahaman scientism, yang melihat sains adalah everything. Kan? Tidak ada knowledge melainkan menerusi sains empirik. Sebab itu mereka namakan sains itu sains. Sedangkan makna sains adalah ilmu. Sebab bagi mereka lain daripada hak ni bukan ilmu. Kan? Jadi bila mereka melihat ini satu bahaya, kalau mereka start mengaku mereka tak tahu, maka akan betul baliklah Nabi, Rasul, wahyu. You see? Kan? Jadi masalah bila orang kata kat mereka, sains tak boleh bagi maklumat tentang morality. Kan? Sains tak boleh jadi moral compass. Dia kata, tak, sains boleh. Sains boleh jadi moral compass. Kan jadi isu. Jadi kalau macam mereka jumpa virus yang berbahaya, virus tu dah duduk mati, dia beku di kutub utara ke mana. So dari segi tanggungjawab seorang saintis, adakah dia kena bawa balik virus ni, mai kaji, bubuh dalam makmal yang mungkin menyebabkan virus ni boleh bocor, keluar betul bunuh orang habis semua nanti. Kan? Tuhan bagi virus tu beku je elok. Hang kacau saya. Kan? Dia pun tak ada etika. Kan? Sejauh mana? Sekarang ni jadi isu bila di barat, bila dia orang dah tak ada certainty, bagi mereka alam ni bukan macam yang kita tengok. Sebab dia berkata di level kuantum tak sama. Jadi hakikatnya jantina tak ditentukan oleh alat kelamin. Jantina tak ditentukan oleh alat kelamin. Kan? Jadi adakah saya ni lelaki atau perempuan atau apa, itu ditentukan oleh, betul, dia ada kempen dia katakan gender bukan ditentukan oleh alat kelamin. Gender ni berdasarkan kecenderungan seksual. So you minat siapa? Kalau you minat lelaki, mana you perempuan lah. So you minat lelaki. Kalau you perempuan tapi you minat perempuan, lelaki lah. Kan? Jadi macam tu. Kan? Habis kalau dia minat pokok, dia bukan manusia lah. Kan? Di barat sekarang ada orang yang kahwin dengan pokok, kahwin dengan tanah. Yang tadi jadi anjing tu, jadi sayur pun ada. Kan? Jadi brokoli. Dia kata dia brokoli. Kan? Jadi benda macam tu jadi. Sampai ke tahap itu. Tapi yang paling banyak sekarang ni di UK ialah orang anjing tadi. Kan? So bila kita bincang dari sudut Islam, of course Islam, kita sebut Islam tidak ada masalah tentang sains. Dari sudut pengkajian alam memang Tuhan suruh kaji. Ini Tuhan sebut ni, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Tuhan cerita semua benda ni. Kan? Al-Quran ni, ayat-ayat macam ni kita kata, dalalah dia ada level, certain level. Dari segi makna, semua orang boleh faham makna dia di peringkat asas. Semua orang tahu kejadian. Hakikat ni kejadian yang terbentang depan mata. Tetapi orang yang semakin mengkaji, semakin banyak dia nampak kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isunya adalah orang barat bila dia kaji sains, dia hilangkan Tuhan.
sains yang tidak bertuhan. Ini masalah. Bila dia melihat alam, dia bukan melihat kejadian Tuhan, bukan dia melihat ciptaan Tuhan untuk dia mengagumi Tuhan. Dia sedang mencari sesuatu yang dia boleh takluk. Dia adalah sebagai invaders. Dia nak invade alam ini. Dia nak jadi Tuhan. Dia nak jadi Tuhan. Itu masalah dia. Kan? Kalau orang yang mengkaji apa jenis fizik sekalipun, apa jenis kimia, apa jenis biologi pun, kalau daripada awal dia melihat ini sebagai kejadian alam, ciptaan Tuhan, law of the divine. Kan? Sebab tu dia berkata, bila Francis Bacon ubah sains. Kalau dulu orang mengkaji sains sebelum dia, orang melihat alam ni sebagai ciptaan Tuhan, nak mengetahui tentang perbuatan Tuhan. Kan? Newton, bila dia tengok alam, dia melihat alam sebagai ciptaan Tuhan. Kan? Tapi bila ditukar jadi law of nature, kan, semuanya adalah nature, dan kita nak jelaskan sains mestilah dalam bentuk bersifat natural, tidak boleh sebut Tuhan, tak boleh ada nama Tuhan dalam sains, kan? Yang ni yang jadi masalah. Tuhan kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Jadi bila you tengok alam, you kena tengok kejadian ciptaan Tuhan. Kan? Masalahnya golongan Darwinis. Okey, sebab tu Jerry Coyne kata, syarat paling utama sekali, dalil paling penting sekali untuk membuktikan evolution adalah kejadian-kejadian yang cacat dalam alam. Dia kata. So dia kata kalau you tengok alam ni sebagai sesuatu yang design, sesuatu yang disusun, ada hikmah, ada dia punya teleologi dia, tujuan-tujuan dia diciptakan, memang dia kata payahlah kita nak terima evolution. Tapi kalau you tengok alam ni sebagai benda yang jadi banyak padanya kelemahan, banyak padanya kecacatan, kan? Dia kata baru nampak, dia kata sebenarnya bukan Tuhan. Satu macam kata Richard Dawkins, kan, dia kata memanglah, dia kata alam ni, dia kata universe appear to be as design, nampak macam dicipta, dia kata. Tapi dia kata tak. Ini masalah. Kan? Ini masalah. Jadi mereka akan berdalil, dan golongan neo-Darwinis, Darwinis baru, mereka akan relate dengan quantum physics. Dia kata sama lah macam kita tengok. Kita ingatkan ayat ni macam ni, tapi bila kita pergi ke quantum level, naknya bukan macam ni. Dia kata tak betul lah. Okay, bangunan Yayasan Ta'lim ni, kan, ni bentuk dia. Tapi kalau you pergi kobek dinding ni, memang you nampak bentuk bata, bentuk simen. Itu susun atur struktur dia. Kan? Bukannya Yayasan Ta'lim keseluruhan. You tak boleh kata sebenarnya ini bukan realiti, ini illusion. Kan? Masalahnya dia punya pahaman, dia kata, oh kita tengok bangunan Yayasan Ta'lim yang begini cantik ini adalah illusion, dia kata. Hakikatnya Yayasan Ta'lim ni penuh lubang-lubang. Kan? Dia kata penuh simen-simen yang tak rata. Dia kata bata-bata yang mungkin tak sesuai elok, tak cantik, dia kata. Itu hakikat dia kata. Itu hakikat, itu realiti. Kita kata mana betul yang macam tu? Itu adalah susunan yang membentuk bangunan Yayasan Ta'lim. Yayasan Ta'lim ni adalah the whole building. Kan, bila kita sebut alam, universe, adalah the whole universe. You tak boleh pergi satu juzuk aja. Dia kata ni dekat sini, tengok ni mata sotong ni, dia tak open up betul. Jadi mata ni sebenarnya evolusi. Kan, dia kata ni tengok telinga kelawak ke mata kelawak ke apa, tak betul, dia kata. Dia tak boleh tengok ke situ saja. Kan? Kalau dia tengok dekat situ saja, memanglah nampak macam tak betul lah. Kan? Dia kena tengok secara keseluruhan. Macam kita sebab tu, dan punca dia still lagi the rock of atheism sampai bila-bila adalah the problem of evil. Masalah kejahatan yang berlaku dalam alam dia bagi dia. Dia kata lagi mana alam ni tidak perfect, maka tak mungkin alam ni ciptaan Tuhan. Dia kata pasal apa Tuhan yang perfect tak cipta alam yang perfect. Bukan macam itu. Dia kena tengok apa tujuan Tuhan cipta alam ini. Alam bumi Tuhan cipta sebagai tempat ujian. Tuhan ada cipta alam yang perfect. Itulah syurga. Syurga nikmat dia perfect.
Neraka juga perfect, azab dia perfect. Kan? Api neraka kalau bakar perfect. Tak macam api dunia. Kan? Pasal dunia yang kita duduk ni ialah darul ibtila. Kan? Untuk diuji. Jadi manusia memang tak dicipta sebagai sempurna. Tapi diciptakan untuk dia menyempurnakan diri dia dengan dia mengakui ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak mengaku dia sebagai abdun, hamba, dan Tuhan sebagai Rabb, Tuhan yang mencipta, menjaga dia, dia takkan nampak realiti itu. So inilah masalah. Masalah kita bukan pada fizik ataupun quantum fizik, maklumat-maklumat detail yang mereka dapat, tetapi metodologi yang mereka guna dan falsafah yang mereka pijak. Melihat bahawa sains ni sesuatu yang terpisah daripada Tuhan. Maka melahirkan tafsiran. Cara mereka pandang sesuatu, hasil kajian mereka itu secara timpang, secara cacat. Lalu mereka akan bina daripada tafsiran itu. Sebab kita kata sains akan membentuk paradigm. Daripada tafsiran itu dia akan bina tafsiran dan tafsiran dan tafsiran. Kan? Dan sampai ke tahap yang kita saksikan hari ini. Kalau kita sebagai orang Islam, kita melihat apa yang Tuhan ciptakan dalam kejadian alam, kita melihat ini adalah kuasa Tuhan, keagungan Tuhan. Dan kita akan sampai satu tahap kita surrender. Dan kita tahu kita tak boleh menguasai alam. Kita tak boleh tentukan bila nak turun hujan, bila tak jadi banjir. Kan? Kita tak boleh kawal cuaca, tak boleh kawal hidup kita, mati kita. Itulah esensi tauhid. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Satu tauhid dia tegaskan dekat situ. Kita kena mengaku kita tak kawal hidup mati kita. Kan? Antara punca pasal apa orang etis banyak bunuh diri, ialah dia nak buktikan dia menentukan bila dia mati. Itu masalah. Kan? Pasal dia rasa tak sempurna kalau dia tak boleh kawal mati dia. Kan? Dia tak pilih-pilih tarikh dia nak mati itu bila. Kan? Ini masalah lah benda-benda macam ni. Punca dia macam kita dah sebut, dia adalah bila dia buang Tuhan daripada ilmu dia. Sebab Tuhan adalah realiti, hakikat. Hakikat segala hakikat. Haqiqatul haqaiq. Kan? Kalau dibuang Tuhan daripada apa benda pun, kalau kita tak melihat dari sudut kita hamba Allah Ta'ala itu Tuhan, dia akan jadi celaru habis. Ini hakikat yang mesti kena ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Waktu kita disuruh ulang zikir ni pagi petang. Ini hakikat yang kita tak boleh lupa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hidup kita bergantung dengan Tuhan sampai bila-bila. Kalau manusia rasa dia tak bergantung dengan Tuhan, jahanam. Taib. Jadi kata Syekh Alusi, wa fihi anna man kana 'azim asy-sya'ni bahir al-qudrah yanbaghi an yukhaf wa yukhsha wa yuta'athar min zajrihi wa wa'idih. Dia kata daripada pengajaran ayat ini terdapat di sini bahawa siapa yang kedudukannya besar, agung, hebat kudrahnya, maka wajarlah dia digeruni, ditakuti, dan azabnya juga ditakuti. Takut Tuhan ni dia ada dua. Takut Tuhan tu sendiri. Yang kedua takut azab dia. Setengah orang dia faham takut ni takut azab Tuhan saja. Tak betul. Kalau Tuhan sebut dalam surah Ali Imran, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Setengah-setengah terjemah dia takwil. Allah memberi amaran akan azabnya. Salah. Kan? Takut Tuhan, bukan saya takut azab. Takut Tuhan tu sendiri. Pasal apa? Dia itu kuasanya hebat. Ilmunya menyeluruh. Kan? Kita kalau kita berhadapan dengan walillahil mathalul a'la. Kalau kita berhadapan dengan orang yang hebat, kita akan rasa sikit gemuruh. Bukan sebab apa-apa, padahal dia orang baik.
Tapi dia orang hebat. Kita gemuruh. Allah Ta'ala lebih hebat pada tu lagi. Kan? Jadi sebenarnya zat Tuhan tu sendiri, semata-mata dengan sifat kudrah dia, ilmu dia, hikmah dia, kalau kita menghayati sifat ini dan kita betul-betul menjiwai dan beriman dengan sifat ini pada Tuhan, akan timbul rasa gerun kepada Tuhan itu sendiri sebelum gerun kepada azab dia. Kan? Taib. Kemudian dia kata wal hamzatu litaqrir bima ba'da an-nafi. Ini penting. Ini poin kita. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Alam. Di sini dia panggil hamzah istifham, soalan. Kan? Lam ialah harfu nafyin wa qalbin wa jazmin. Huruf nafi dan jazam. Sebab itu fi'il mudhari' yang datang lepas itu majzum. Alam naj'alil arda mihada. Naj'al. Kenapa dia baris bawah lam tu? Pasal lam tu asalnya baris sukun. Alam naj'alil arda mihada. Lam ni mati, sukun. Dia adalah fi'lun mudhari' majzum. Wa alamatu jazmihi sukun pada lam ini. Tetapi bila lam ini mati, bertemu dengan huruf sukun juga. Di sini dihidupkan dengan baris bawah. Sebab tu dalam surah Hujurat kita baca bi salismul fusuq. Kan? Pasal hamzah wasal mati, dia hanya untuk sambung saja. Kan? Jadi kita tak boleh baca bi sal is, tak jadikan dia qata'. Kan? Jadi sukun bertemu dengan sukun tak boleh nak sebut. Tak boleh nak sebut. Kan? Jadi dihidupkan lam ini lidharurah, tapi dia pada segi i'rab kita kena i'rab dia majzum. Sebab harakat kasrah ini harakat darurah, lidharurah. Pasal apa? Dia bukan harakat asal. Jadi sebenarnya dia sukun. Kan? Pasal apa dia majzum? Pasal dia ada lam. Lam ni bila masuk dalam fi'il mudhari' jadi majzum. Okey. Sebab dia adalah harfu jazmin, huruf jazam. Di depan ni, ini adalah soalan. Istifham. Ya, alam naj'alil arda mihada. Dan istifham ini biasanya datang bila kita tanya seseorang untuk mendapatkan kepastian. Bukannya sesuatu yang orang tu tak tahu, zero. Tetapi dia ada maklumat, tapi dia tak pasti yang mana satu. Kan? Anta musafirun al-yawm am ghadan? Adakah kamu musafir hari ini ataupun esok? Maksudnya musafir tu confirm. Tapi yang tak confirm tu bila? Hari ini ke esok kita nak tanya dia. Kan? Jadi kita akan guna hamzah ini. Sebab tu dia hamzah ni fungsi dia panggil sini istifham taqriri. Istifham untuk membawa kepada pengakuan. Maknanya benda ni dah pasti. Cuma didatangkan lam. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami ciptakan, jadikan bumi ini tempat hamparan? Maksud dia adalah anaj'alil arda mihada. Bukankah, adakah kami menjadikan bumi ini tempat hamparan? Itu maksud soalan. Tapi bila masuk lam, dia lebih menegaskan. Maksudnya tak boleh nak nafi. Kan? Sebab ulama tafsir kata dari segi balaghah dia, bila Tuhan sebut alam naj'alil arda mihada, dia lebih mengukuhkan lagi. Maknanya sampai ke tahap Tuhan kata, bukankah kalimah bukankah ini, bukan kan, bukan ni tidak. Pasal apa dia tanya tidak? Pasal apa dia kata bukan? Pasal apa Tuhan tak kata adakah aku jadikan bumi ini hamparan? Pasal apa dia tak tanya macam tu? Pasal apa dia tanya bukankah? Kan? Pasal apa tanya macam tu? Kata ulama tafsir, di sini ada wajah seolah-olah macam kita nak bagi excuse. Tetapi hakikatnya dia tak boleh bagi excuse. Sampai ke tahap kita dah bagi dekat dia satu bentuk penafian. Maknanya kalau hang boleh nafi, hang try nafi. Tak boleh nafi. Tu maksudnya.
soalan ni datang dalam bentuk nafi. Bukankah? Bukannya ya. Bukan. Kami tidak. Bukankah kami tidak menjadikan bumi ini hamparan? Maksudnya, nak bagi excuse. Kalau hang boleh nafi, hang try nafi tengok. Tapi nak nafi pun tak boleh. Hanya boleh jawab bala. Sebaliknya, memang kau jadikan bumi ini sebagai hamparan. Itu makna dia. Kedahsyatan dia dekat situ. Sampai ke tahap, kalaupun ada ruang untuk nafi, dia pun tak payah nafi. Padahal Tuhan dah buka ruang ni. Kalau hang, katalah, hang nak ambil jalan ketegak, hang nak nafi, try lah. Tapi kalau hang nafi, semua orang kata hang bodoh. Kan? Semua orang kata, ini gila ke apa? Memang depan-depan mata dia, bumi ini hamparan. Kan? Takkanlah dia nak menafikan lagi. Tapi sampai ke tahap itu. Okey, sebab itu kita panggil ni istifham, soalan, tetapi dia bukan datang untuk bertanya, mendapatkan jawapan, tetapi dia panggil istifham takriri. Pertanyaan yang membawa kepada pengakuan. Jadi makna ayat ini ialah Tuhan nak bagi tahu. Tuhan nak bagi tahu, ja'alna al-ardha mihada. Kami telah jadikan bumi sebagai hamparan. Dan digunakan fi'al ja'ala bukan khalaqa, sebab ini adalah tasir, af'al tasir, pengubahan. Sebab nak cerita ni sifat bumi, bukannya zat bumi itu sendiri. Dan itulah salah satu sifat bumi. Dan bumi di sini, al-ard di sini ialah daratan, lawan kepada jibal. Ini kita kena faham ni. Pasal di sini dia ada muqabalah. So, kalimah al-ard di sini dimuqabalahkan, dipertembungkan dengan perkataan jibal. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. So, bukan maksud al-ard di sini adalah keseluruhan kaukab bumi ini. Tetapi yang nak disanya di sini adalah tempat manusia tinggal. Majoriti manusia duduk kat mana? Dekat tanah rata. Tanah rata. Kan? Jadi Tuhan kata, bukankah kami jadikan permukaan bumi, tanah tempat hampa duduk ini, rata datarannya, macam hamparan. So di sini kita sebut dia ada tashbih, penyerupaan. Yang ni maksud ayat ini, Tuhan kata, ja'alnal arda kal mihad. Kami jadikan bumi seperti hamparan. Seolah-olah macam dia hamparan, macam dia tikak kita hampak duduk. Dalam sebahagian qiraat syadz dibaca alam naj'alil arda mahda. Mahdan ialah buaian, tempat orang beradu, hamparan, bed. Itu dalam sebahagian terjemahan English dia kata, dia terjemahkan mihadan ni bed, sarir, tempat orang baring. Rata kan, mattress kan. Kalau orang nak tilam kan, kita nak tilam rata, hak yang tak apa, yang keras tu kan, yang orang baring tu sedap kan. Tuhan jadikan bumi ini sedap untuk duduk. Dia tidak bergoyang-goyang, tidak. Walaupun bumi ini duduk di atas apa? Di atas air, permukaan air, dikelilingi oleh laut. Kehebatan. Sedangkan dari segi logiknya, ayat ni apa? Dia melimpah kan? Dia melimpah. Air akan mengatasi tanah sepatutnya. Tapi tak jadi macam tu. Tak jadi macam tu. Walaupun kita dikelilingi oleh lautan, dan kita kalau kita duduk di tengah laut, kapal, dia bergoyang-goyang. Tapi kita tak rasa goyang-goyang pun. Kan? Dan ini kehebatan Tuhan jadikan. Seolah-olah, seumpama. So, di sini juga, kita kena faham. Tidak ada percanggahan fakta antara Al-Quran dengan penemuan manusia secara empirikal. Cuma kadang-kadang jadi masalah bila orang silap faham ayat Quran. Setengah orang yang faham al-ard maksudnya keseluruhan bentuk bumi. Dia kata tapi ni NASA dah ambil gambar bumi ni bulat. Kan? Jadi macam mana Tuhan kata dia hamparan. Tapi dia bulat besar. Kan? Bulat besar. Semut yang berjalan di atas bola sepak. Agak-agak semut tu rasa bola sepak tu bentuk apa awaknya. Kan? Jadi itu kita kena faham. Jadi ayat ini bukan bercanggah dengan realiti. Dia menceritakan realiti berdasarkan
sudut pandang kita manusia. So ini penting. Al-Quran, bila Allah Ta'ala bercakap, dia center dia dekat mana? Center dia kita, manusia. So bila Allah Ta'ala kata matahari bergerak, bumi hamparan, ini semua berdasarkan dari sudut observation manusia. Dan kita tahu bila kita bercakap tentang motion, pergerakan. Pergerakan ni relatif. Kerana semua benda bergerak je. Kan? Jadi kita kena ada satu titik rujukan untuk kita kata yang ni bergerak, yang ni diam. Walaupun hakikatnya kedua-duanya bergerak. Itu makruf dalam sains, dalam fizik. Kan? Jadi macam bila dia berkata, macam mana Quran kata dalam surah Al-Kahf yang kita nak baca malam ni. Kan? Falamma balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Zulkarnain dapati matahari tenggelam dalam lumpur yang panas. Ataupun mata air yang berlumpur. Ataupun mata air yang panas. Al-Quran sebut wa wajada, dia, maksudnya dari sudut pandang mata. Sudut pandang mata Zulkarnain. Zulkarnain itu adalah center of motion. Titik rujukan bagi pergerakan matahari. Kan? Jadi walaupun kita bergerak, matahari bergerak, tapi bila kita nak bercerita tentang satu benda yang bergerak, sedang kita ni sama-sama bergerak, kita kena ada satu titik rujukan. Dan kita kena anggarkan titik rujukan ni tak bergerak. Kan, dan benda itu bergerak. Itu point dia. Kan, bila waktu orang yang duduk di bulan, dia nampak lagu lain pula bumi. Kan, dia nampak bumi itu yang bergerak. Kan? Jadi itu benda yang kita kena faham. Jadi Al-Quran dia tidak ada ayat dia yang menyanggahi realiti. Dan ini adalah bukti kebenaran dia datang daripada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Apakah mereka tidak tadabbur Quran dalam surah Nisa? Kalau dia bukan daripada Allah, pastilah mereka akan dapati padanya banyak percanggahan. Macam kita jumpa percanggahan-percanggahan ini dalam Bible. Yang menjadikan dunia barat goncang bila saintis-saintis barat buat kajian ialah bila penemuan sains itu bercanggah dengan tambahan-tambahan yang sudah ada dalam Bible yang bukan kalam Tuhan pun, kalam manusia maknanya. Kan? Dan hakikatnya ketika Galileo Galilei bertemu dengan gereja, pertemuan itu bukanlah dia dengan Bible, tapi dia dengan tafsiran gereja. Sebab Galileo Galilei ni dia bukannya atheist. Dia Kristian juga, devout Kristian. Dan dia mencadangkan supaya gereja mengubah tafsiran dan takwil baru, dia kata. Dia gagaskan takwil baru, dia kata. Kan? Itu yang jadi cerita. Dia bukan bertembung dengan nas teks agama itu sendiri dari satu sudut. Kalau bertemu dengan teks pun, teks itu teks tu bukan daripada Tuhan. Kan? Berbeza dengan Al-Quran. Sampai hari ini orang tak boleh jumpa. Tetapi kita kena bezakan dengan satu lagi masalah. Setengah orang pula dia silap faham. Dia kata mukjizat Al-Quran ni mukjizat saintifik. Dan dia faham saintifik ni dengan fahaman barat tadi yang kita sebut. Sains ni terhad kepada kajian-kajian yang bersifat empirical, bersifat kemakmalan. Kan? Lalu dia kata, mukjizat Quran ni macam mana? Ada ayat Quran yang cerita dekat kita teori sains sebelum ia ditemukan. Contoh dia kata dalam Quran dah cerita pasal Big Bang. Kan, pasal Tuhan kata bumi itu Tuhan kata fafataqnahuma. Lalu kami retakkan, kami pecahkan. Dia kata inilah Big Bang. Padahal makna ayat tu bukan macam tu. Makna dia langit sebelum tu tidak turun hujan, bumi sebelum tu tidak tumbuh-tumbuhan. Maka bila Tuhan turunkan hujan, mengalirlah sungai, jadilah laut, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Kan? Itu maksud ayat tu. Dan kita kena faham masalah golongan ini.
Mereka suka bawa tafsiran Al-Quran dengan teori, sains. Bukan realiti kejadian alam yang sebenar. Teori boleh berubah. Sekarang Big Bang dah menghampiri dia punya expired date. Pasal apa? Big Bang tu dah tak dapat lagi nak menjelaskan kejadian-kejadian lain. Maksudnya tak dapat dielakkan lagi sebelum Big Bang ada event yang berlaku. Kan? Tu pun kalau Big Bang tu sungguh jadilah. Kan? Big Bang tu salah satu teori masa tu. Salah satu teori. Kan? Masa sebelum datang Big Bang tu ada banyak teori lain. Dan dia dapat nama Big Bang tu pun pasal ada saintis yang kutuk si kawan yang jumpa teori Big Bang ni. Kan? Dia kata dia ni bukan ada apa saja nak buat Big Bang, dia kata. Terlekat nama tu kat teori tu. Lepas tu orang terima. Kan? Itu saja. Tapi dia bukannya fakta pasal kita tak nampak kejadian tu jadi depan mata kita. Dia berdasarkan perkiraan. Berdasarkan dia berkata alam ni mengembang. Kan? Dia kata pasal apa? Bintang banyak tapi langit tak cerah. Kan? Satu saja tafsiran dia adalah cahaya itu terpaksa melalui kawasan yang sangat luas. Tapi kalau cahaya tu dah berjalan berjuta-juta tahun, takkan tak sampai-sampai juga sampai ke sudah. Jadi dia kata sampai satu poin, malam ni akan jadi cerah. Tapi satu lagi anggaran dia kata, kecuali kalau kita anggarkan, alam ni tak berhenti mengembang. Jadi ikut mana pun cahaya tu berjalan, dia makin jauh juga. Kan? Jadi malam akan terus gelap. Kan? Walaupun bintang banyak kat langit malam-malam. Kan? Jadi datanglah teori itu. Jadi dia berkata jadi mula-mula alam ni ialah dia adalah satu titik, lepas tu dia meletup jadi dia mengembang. Kan? Itu tafsiran. Dia tak boleh tafsir Quran dengan teori. Ada orang dia kata sebenarnya teori Darwin ni Quran dah sebut. Ada. Kan? Pasal dia kata Tuhan sebut manusia ni dijadikan dalam surah Nuh, Tuhan kata wa khalaqakum atwara. Kami ciptakan kamu itu berperingkat-peringkat. Dia kata peringkat tu. Dia kata evolution lah. Evolve. Kan? Kita kata evolve dari sudut perkembangan janin ya. Kita bukan tolak evolusi itu, kita tolak makro evolution itu, perpindahan dari satu spesies jadi spesies lain. Kan? Ikan jadi orang jadi pokok. Itu tak betul. Kan? Tanpa kuasa Tuhan. Kan? Dan banyak lagi lah kalau kita nak bincang evolution tu, banyak dia punya kerosakan dia dari sudut filosofikal dia, dari sudut kan. Dan dia hanya teori. Kita tak boleh paksa ayat Quran. Lepas tu dikatakan, jadi selama ni tak ada siapa pun faham makna ayat ni. Pasal apa? Tak ada lagi penemuan. Jadi sains telah Al-Quran mendahului penemuan sains. Kita salah. Wajah mukjizat Al-Quran ialah dia tak bercanggah dengan fakta, dengan realiti. Itu adalah mukjizat dia. Menunjukkan dia datang daripada pencipta alam ni. So tidak ada ayat Al-Quran yang bercanggah. Dan dia semakin kita kaji alam ni, semakin mendalam makna yang kita dapat daripada makna asas. Kan? So bila Tuhan kata alam naj'alil arda mihada, bukankah kami jadikan bumi ini hamparan? Ini adalah fakta. Memang kita tahu bahawa bumi ini adalah hamparan. Ini siapa pun tak boleh deny. You saintis besar macam mana pun, you tak boleh nafi. Kan? Bahawa permukaan tanah yang kita duduk ini ada permukaan yang bersifat gunung tinggi, tanah tinggi, dan ada bersifat mendatar. Kan? Dan kita panggil tanah rata. Kan? Tanah datar, tanah rendah dan sebagainya. Kan? Jadi ada kawasan yang kita boleh buat rumah, kita boleh duduk, ada kawasan yang tak boleh. Kan? Ini adalah hakikat, ini adalah fakta. Kan? Dan dia tidak bergoyang-goyang di atas. Walaupun di bawah ni kita kata ada lava lah apalah. Ini penemuan-penemuan ni, walaupun orang dulu mungkin tak tahu, tapi tidak mengubah hakikat ayat ini. So bila Allah Ta'ala kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ayat ni begitu simple.
Tetapi untuk melihat unta, bagaimana ia diciptakan, setiap orang melihat dari sudut yang masing-masing. Pengembala unta, dia melihat unta dari sudut dia sebagai pengembala unta. Orang yang menunggang unta, dia melihat unta dari sudut tunggangan dia. Orang yang mengkaji unta sebagai haiwan biologinya, dia akan melihat dari sudut itu. Masing-masing orang boleh tengok unta dari sudut masing-masing. Itu mukjizat Al-Quran. Kok mana pun kita tengok unta, kita akan kagum. Kan? Sampai di Australia, dia duk kaji pasal susu unta. Susu unta bagus. Dia kata, sampai dia kata kita kena tukar dah. Tak boleh lagi kata, one apple a day keeps the doctor away. Dia kata, one glass of camel milk a day keeps the doctor away. Sampai tengah tu. Kan? Dia berkagum dengan kebaikan-kebaikan yang terhasil daripada unta. Itu dari segi orang yang nak tengok dari susu. Walaupun ayat dalam surah Al-Ghashiyah ni datang dalam konteks orang Arab yang berjalan. Tuhan kata, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Ayat ni Tuhan dia datang dalam satu konteks serentak. Sebab apa? Orang Arab bila dia musafir dia naik unta. So hak paling dekat dengan dia unta dia. Tuhan kata tengok unta ni yang duduk bawah celah kangkang ni. Kan? Macam mana aku cipta dia boleh berjalan. Dia tak payah tengok signboard. Dia tahu berjalan straight aja. Unta punya hebat unta, dia punya guide dia. Kan? Bila kalau kita nak hantar hadiu ni ialah unta yang dihantar ke Mekah daripada Madinah ataupun mana-mana tempat untuk disembelih di Mekah. Dia tak sama macam korban. Hadiu ni bila-bila boleh. Kan? Jadi unta, hadiu bukan ada orang bawa. Unta tu dikalungkan dengan rantai, kemudian dilepaskan. Dia akan berjalan sampai ke Mekah. Kan? Punya hebat guide unta ini. Kan? Soalnya Tuhan suruh tengok burung dalam surah Al-Mulk. Kan? Macam mana Tuhan ciptakan burung. Kan? Bila kita kaji burung, lama-lama akhirnya manusia cipta kapal terbang. Kita ambil kapal terbang tu daripada mana? Daripada pemerhatian terhadap burung lah. Kan? Macam mana nak kepak sayap, macam mana nak bagi terbang, kalau nak turun buat lagu mana. Kan? Tengok burung. Kan? Kita belajar, Tuhan jadikan alam ni sebagai, kita belajar daripada ciptaan dia, kita boleh hasilkan, guna pula bahan-bahan yang Tuhan bagi. Kan? Jadi dia tidak ada percanggahan dengan realitas. Tetapi realiti ataupun hakikat mesti dilihat secara kolektif. Masalah teori sains hari ini, bila kita sebut tadi, ialah sains barat, dia melihat dari satu sudut sahaja. Kita kata maklumat kebenaran itu hanya dilihat dari sudut kajian depan mata. So dia tak cuba nak fit in dengan maklumat yang kita dapat daripada sumber lain. So bila dia bercerita tentang the origin of man, asal usul kejadian manusia sebagai misalnya, bagi mereka, keterangan yang bersifat saintifik, ilmiah, hanyalah kalau kita boleh menerangkan asal-usul kejadian manusia ini secara neutral. Berdasarkan hukum sebab musabab yang duk ada. Yang kita duk nampak sedia ada. Ini masalah. Jadi mereka cuba mencari benda tersebut. Akhirnya kesimpulan yang mereka dapat adalah evolution. Kan? Macroevolution. Okey? Walaupun macroevolution, mereka tak ada bukti empirik. Dia adalah berdasarkan kesimpulan daripada microevolution yang mereka nampak. Kan? Jadi dia berkata, kalau kita bagi dia tempoh yang cukup, mungkin spesies ni boleh berubah daripada spesies yang lain kepada spesies yang lain. Tapi kita kena ingat, Darwin masa dia buat teori itu, dia tak tahu DNA. Kan? Ada satu bila penemuan DNA, Darwinis jadi kelang kabut. Jadi munculnya aliran Neo-Darwinis. Dan mereka kata evolution itu berlaku dengan mutation. Tapi kita dapati mutation tidak menghasilkan kebaikan. Mutation menghasilkan kecacatan. Kan? Itu masalah. Kan? Jadi mereka kempen kepada kita untuk percaya evolusi itu dengan buat cerita X-Men, cerita Spider-Man. Kan? Jadi supaya kalau kita dah tengok banyak kali cerita ni, kan, benda bohong boleh diulang-ulang banyak kali.
Lama-lama orang ingat betul ni. Kan, tak muah daripada kecil kita dah tengok sampai besar. Kan? Tapi tengok cara mereka nak bagi orang percaya benda-benda yang kita panggil sebagai pseudosains ni. Kan? Tak, orang boleh percaya kata DNA kena sengat di labah-labah, jadi manusia labah. Lepas tu bila mereka buat vaksin untuk COVID pakai RNA, orang jadi takut lah. Kan? Yang orang takut nak ambil vaksin yang RNA tu kan, yang baru tu. Banyak orang sanggup ambil Sinovac kan. Pasal dia pun percaya tu. Dah mereka duk tayang selama ni cerita Spiderman tu kan. Spiderman tu kena sengat labah-labah. Lepas tu DNA labah-labah tu masuk, bercantum dengan DNA dia. Lepas tu dia jadi labah-labah. Habis kalau DNA COVID masuk kat kita, tak kita jadi orang COVID. Mereka yang tanam bohong itu. Lepas tu mereka jadi kelang kabut, orang tak mahu ambil vaksin mereka buat. Siapa suruh? Kan? Inilah jadi masalah. Lepas tu paksa orang kan. Jadi sampai Saudi masa tu, pasal dia dah beli awal vaksin tu. Dia peringkat awal tu tak boleh pergi umrah melainkan dengan vaksin tu je. Siapa ambil vaksin Cina tak boleh pergi. Kacau. Kan? Yalah rugi dah beli. Kan? Tapi ini berlaku di US. Mereka takut vaksin RNA tu pasal mereka takut DNA mereka berubah. Saya dah dimomokkan dalam bilik darjah daripada kecil bahawa manusia ni berevolusi dengan mutation kepada DNA. Kan? Tapi bukan semudah itu. Kan? Bukan semudah itu. Itu kuasa Tuhan saja. Kan? Jadi masalah mereka kata saintifik ni adalah benda yang dijelaskan berdasarkan sebab musabab yang ada sekarang. Jadi mereka tak mau terima maklumat lain tentang kejadian manusia daripada wahyu misalnya. Sedangkan kejadian manusia ni benda yang kita tak saksikan. Kita tak boleh. Okey. Kereta kita. Okey. Kalau kita pandai buat kereta, bukan bermakna kita tahu cara buat kereta. Sistem kereta itu bergerak dengan kita pulas kunci, tekan minyak, masuk gear, apa semua. Ini bukan sistem yang sama untuk buat kereta. Buat kereta sistem lain. Sistem kereta ni bergerak hanya wujud setelah kereta itu dijadikan. So you tak boleh guna undang-undang alam yang ada sekarang ini, yang Tuhan dah jadikan, untuk ukur kejadian sebelum alam ni ada. Sebelum manusia ada. Dia tengok manusia berkembang dalam perut mak dia kan. Janin sikit-sikit dia bersatu. Dia kata macam ni lah manusia asal jadi evolution. Pasal kita dalam perut mak kita evolve. Daripada sperma jadi sampai jadi janin. Ini setelah manusia ada. Tetapi the first man yang merupakan origin kepada manusia, kita tak boleh expect dia juga jadi dalam proses yang sama. Kan? Itu kita kena faham. Jadi masalah teori Darwin ini, bahkan saintifik, pahaman saintifik moden ini, dia nak melihat dari sudut ini. Setiap benda kita kena ukur dari sudut cause and effect yang telah sedia ada dalam alam ini. Tak boleh di luar. Itu dia kata yang ni dia panggil supernatural. Supernatural ni benda yang bersifat luar daripada hukum alam yang sedia ada. So supernatural tak boleh masuk dalam sains. Jadi cerita-cerita agama ni dia bersifat supernatural. Kan? Bersifat di luar. Jadi bagi mereka ini bukan fakta, ini bukan sains, ini bukan ilmu. Pasal apa? Agama ni berteraskan kepada cerita yang mungkin tak betul. Cerita dongeng, cerita simbolistik. Dan ini ada, dan sebahagian orang Islam terpengaruh dengan fahaman ni. Dan mereka kata bukan semua cerita dalam Quran ni betul. Dia kata mungkin dalam Quran ada cerita dongeng, mungkin Nabi Sulaiman tak wujud. Dia kata. Ada. Kita akan jumpa orang macam ni. Dalam tafsir banyak jenis aliran juga, modern-modern ni. Kan? Dia kata mungkin Tuhan cerita Nabi-Nabi ni hanya untuk pengajaran. Kan? Macam sekarang dalam sejarah Melayu. Jadi perdebatan yang hebat antara orang yang sokong hang tuah dengan yang tak sokong hang tuah. Kan? Tapi ada golongan yang cuba nak ambil pertengahan.
Dia kata memanglah hantuah ni mungkin tak betul. Tapi kita kena terima dia sebagai satu simbol. Cerita yang bersifat simbolik. Cuma masalah kita nak tanya dia, adakah simbolik mempunyai sifat, mempunyai nilai sejarah? Kalau dia adalah cerita khurafat. Kalau hantuah ini sebenarnya hanyalah hikayat, hikayat Mahabharata yang dijawakan, kemudian dimelayukan. Sebenarnya dia adalah simbolik kepada 5 dewa Hindu. Okey, yang kononnya gini-gini cerita dia lah. Itulah cerita dia. Tapi sebenarnya dia hikayat daripada Mahabharata itu. Lepas tu dibasukkan ke dalam Jawa adalah hikayat Panji. Jadi dia tak wujud. Kan? Jadi dia bukan sejarah. Betul tak? Tapi ada juga golongan kata, tak, dia ada nilai sejarah pasal dia memberi pengajaran. Tak sama pengajaran dongeng yang ada pengajaran dengan sejarah. Tak boleh samakan. Dia pun cuma nak terapkan konsep ini dalam Quran. Jadi dia kata, yalah kita tak kata Quran bohong. Jadi bila Tuhan cerita dalam Quran, walaupun cerita tu tak betul, Tuhan kata Adam ni jadi daripada tanah apa semua, dia kata ni semua simbolik. Simbolik. Sebab dia kata, sains kata bukan macam tu. Kan? Tapi dia kata kita tak menafikan Al-Quran ni betul. Meskipun dia kata pasal kita terima dia sebagai ada pengajaran, ada takwil, dia kata. Dia kata tak betul. Dan ini bagi golongan yang mengharuskan bohong pada Tuhan lah. Dia kata Tuhan kena cakap bohong pasal manusia tak boleh faham hakikat. Ini satu aliran juga macam Ibn Sina apa semua kan. Jadi masalah macam ni tak betul. Ini adalah bercanggah dengan kedudukan Al-Quran yang datang sebagai sumber realiti. So kita sebut knowledge, dia ada banyak sources, ada banyak sumber. Lepas tu kita kata knowledge ni seperti lautan. Yang mana ayat dia datang daripada pelbagai sungai yang mengalir daripada tasik yang pelbagai. Tapi dia akhirnya pergi kepada satu benda yang sama. So kita tak boleh melihat the sources of knowledge sebagai contradicting between each other, antara satu sama lain. Kan? Jadi sekarang sains bagi dia sumber knowledge satu saja, itulah kajian empirik. Agama dia tidak memberikan realitas, dia hanya memberikan nilai-nilai moral, pengajaran, untuk etika, untuk itu saja. Dia bersifat dongeng, bersifat hikayat dongeng, tapi dia ada nilai dari segi pengajaran, moral. So ini yang masyhur dalam dunia saintifik hari ini. Jadi bila saintis yang masuk ke dalam dunia sains barat, dia kata kita ada prinsip dia panggil norma, non-overlapping magistria. So bila you datang ke dekat barat, you mengaji jadi saintis, jadi physicist, jadi chemist, jadi biologist, tak ada masalah dia kata. Kok mana pun as a biologist, as a chemist, as a physicist, you kena terima the Darwinian paradigm. Ini penting. Kalau you buat apa kajian sains pun di luar daripada Darwinian paradigm, kita akan anggap you punya kajian non-scientific, pseudo-scientific. Kita tak terima. You punya artikel kita takkan terbit, kita takkan bagi you punya gelaran profesor ke apa semua, kena tarik balik. Habis, saya punya agama, kita tak suruh you kapiak, dia kata. You boleh jadi, you nak Islam, you nak apa, boleh. Tapi you kena anggap agama lain, sains lain. Kan? Agama lain, sains lain. Agama dia ada nilai yang bersifat etika, bersifat morality, ethical, meaning, memberikan makna. Itu tugas agama. So cerita dalam Quran, you punya Quran, kalau you orang Islam, dalam you punya Bible, dalam you punya Veda, dalam you punya semua, tak kiralah agama apa pun bagi mereka sama saja. Jadi semua ni adalah dia bersifat bukan reality, tetapi dia lebih kepada hikayat-hikayat yang berbentuk majazi, hikayat berbentuk allegory, untuk memberikan nilai-nilai moral, pengajaran. So dia macam cerita dongeng lah, macam kita duk belajar cerita kancil, sang kancil dengan buaya apa semua tu kan. Dia cerita dongeng, tak berlaku, tapi dia memberikan kita nilai moral, pengajaran. Apakah pengajarannya kan dalam kartun tu kan. Okey, pengajaran. So bagi dia agama macam tu. Yang reality ni sains. So yang dua benda ni dia kata tak boleh overlap. So dia ada different magisterium, scientific magisterium dengan religion, faith magisterium,
you boleh continue jadi orang yang percaya agama as long as you tak bawa Tuhan you masuk dalam makmal. Sekali waktu semayang, hang buka hang punya kod saintis, hang buka baju putih ni, hang pergi semayang. Tapi sekali hang masuk jadi saintis. Tu macam tu sekarang. Kan? Ini benda yang mungkin kita tak berapa nak sedar. Kan? Tapi berlaku. Dan dia ada kesan-kesan dia. Orang masyarakat awam mungkin tak berapa rasa. Tapi kita akan rasa bila munculnya perubatan baru. Jadi perlukan fatwa dan sebagainya. Ketika itu mungkin kita akan terasa lah, ada kesan terhadap teori sains ni kepada amalan agama kita. Dan kita di Malaysia ni ialah kita dah menerima islamisasi ilmu awal. Walaupun tak sepenuhnya lagi. Tapi telah memberi kesan. Alhamdulillah kita, anak-anak kita di sekolah tak belajar teori Darwin. Tapi bila dia pergi ke peringkat universiti, dia pergi luar negara, dia akan bertemu dengan benda ini. Kan? Kita tak macam Mesir, macam Jordan. Dia pun dalam sains dia pun belajar teori Darwin. Kan? Jadi kita di Malaysia, kita rasa macam Darwin ni dah lapuk. Tak lapuk. Dia masih lagi menjadi paradigma. Kan? Masih lagi. Kan? Dan leading scientist di barat masih lagi adalah orang yang dianggap sebagai staunch Darwinist, yang mesti itu adalah sifat dia. Kan? Kalau dia tak ada sifat itu, orang tak iktiraf dia. Kan? Jadi itu benda yang akan berlaku. Akan datang, kita kata masalah-masalah akan timbul kadang-kadang dalam masyarakat. Tapi orang awam mungkin tak apa perasan. Dan cuma kita nak tegak ialah kadang-kadang langkah yang diambil untuk mengharmonikan agama dengan sains, dia ambil jalan mudah. Dia kata ada Al-Quran dah sebut. Jadi mereka ni akan usaha cari ayat Quran yang kononnya sokong teori Darwin, ayat Quran yang sokong Big Bang, Al-Quran. Ini cara yang salah. Niat dia baik. Tapi cara tak betul. Kan? Cara tak betul. Sebab Al-Quran, macam kata Asy-Syatibi, rahimahullah ta'ala, dia turun dengan ulumul Arab. Berdasarkan apa yang orang Arab faham. Kita tak boleh. Sebab Asy-Syari'ah Arabiyah wal ummah ummiyah. Syariat ini bersifat Arab. Dan umat Nabi bersifat ummi. Tak erti baca, tak erti tulis. Bukan makna kita tak disuruh belajar baca dan tulis. Tetapi syariat ni asal-asal turun, dia turun kepada level manusia yang macam ini. Supaya agama ni sesuai diamalkan bila-bila masa. Sebagai contoh, bila kita nak puasa, tengok anak bulan, kita tak disyaratkan pakai teleskop ke apa. Yang dikehendaki ialah melihat dengan mata kasar. Bukan makna kita tak boleh pakai teleskop. Tapi kalaulah satu orang duduk di satu hutan belantara, tak ada teleskop, boleh tak boleh puasa ke? Tetap kena puasa. Tetap kena tengok anak bulan. Kan? Jadi macam mana orang ni nak beragama dalam keadaan tidak ada teknologi? Sebab itu Islam, dia akan sesuai di semua tempat dan masa. Masa ada current pun kita boleh semayang, tak ada current pun kita boleh semayang. Ada internet pun kita boleh semayang, tak ada internet pun kita boleh semayang. Kalau tak ada current, azan tak ada, suara masjid putih, kita still boleh semayang, pasal kita ada kaedah nak tengok waktu salat. Dan kita tak dibebankan lebih daripada tu. Berdasarkan apa kita tengok matahari. Betul kita ijtihad. Kan? Kalau orang masuk hutan, tak tahu kiblat, kompas tak function, bateri telefon mati, macam buat macam mana? Kita kata dia tak payah semayang. Tak kena semayang juga. Kan? Pasal syariat tak bebankan kau lebih daripada kau ijtihad. Kau tengok matahari, kau agak-agak lah. Kau mana? Tadi kau berjalan dalam hutan ni, kau masuk arah apa? Arah selatan. Jadi kalau kau berjalan straight, kau tak nak belok-belok mana, jadi kau, itu simple. Itu makna al-ummah ummiyah. Bukannya makna kita tak disuruh belajar baca tulis. Itu makna Nabi kata, nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsib. Kan kita ni umat buta huruf. Tak baca, tak tulis. Bukan makna Nabi larang kita baca tulis. Kalau tidak, buat apa Nabi jadikan syarat orang tawanan perang Badar, ajak anak-anak orang Madinah baca dengan tulis. Kan? Tak boleh baca tulis itu hanya special untuk Nabi. Pasal itu jadi hujah kata dia Nabi. Orang tak boleh tuduh dia kata dia pergi ambil daripada kitab-kitab lain ke apa.
Tapi umat Muhammad disuruh belajar baca tulis. Kan? Bukan makna Nabi nak suruh kita kekal buta huruf, bukan. Cuma Nabi nak habaq. Hukum Tuhan ni boleh diamalkan oleh sebodoh-bodoh orang sampailah sejerit manusia. Daripada dalam hutan belantara sampailah ke bandar yang paling moden. Agama ni sesuai, boleh belaka. Itu maksud. Kan? Jadi kita jangan jadikan seolah-olah teks Al-Quran ni hanya untuk saintis. Jadi saintis saja boleh beriman. Tu dia kata, ni dalil Tuhan kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tafsir ulama tu saintis. Salah lah. Ulama ni masing-masing orang. Semua orang ada ilmu. Masing-masing orang beriman dengan Tuhan menerusi ilmu yang dia ada. Tukang jahit beriman dengan Tuhan menerusi ilmu jahitan yang Tuhan bagi dekat dia. Dalam Quran Tuhan sebut pasal ilmu jahit. Tuhan sebut pasal ilmu kira-kira, ilmu matematik ada disebut dalam faraid. Masalah sebagai misal. Kan? Orang tak erti matematik tak boleh pakai faraid. Kan? Orang yang belajar matematik dan dia tahu kira faraid, dia akan kagum dengan hukum Tuhan. Dan macam mana Tuhan kira kata manusia, kita tak boleh dapat formula yang macam ni. Kan? Einstein boleh bagi macam-macam formula, sebenarnya ada formula faraid. Macam mana nak bagi orang tak bergaduh? Mampu dia pun tak erti. Hak ni Tuhan saja boleh bagi. Hebat. Kan? Setiap orang menerusi ilmu dia, dia beriman dengan Tuhan. Dan dia nampak kehebatan Al-Quran. Itu bagus betul. Janganlah kita jadikan Quran ni sebagai kitab sains, atau kitab fizik, atau kitab kimia, atau sampai semua ayat Quran, mentang-mentang dia ahli kimia, ada tafsir semua ayat pasal kimia aja. Oh, kacau gitu. Semayang, puasa, semua tafsir ikut kimia. Oh, kacau. Bukan macam itu cara kita beriman dengan Al-Quran. طيب نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.